yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iradah pula kena kepada makna masdari, kena kepada ta'alluq bagi sifat iradah Allah, menghendaki, menentukan, menetapkan. Itu ta'alluq, menghendaki, menentukan, menetapkan. Jadi dua makna. Satu, iradah dengan makna sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Satu, iradah dengan makna Allah yang bersifat dengan iradah menghendaki, menentukan. Itu dipanggil iradah juga. Pada ni sama macam kudrah. Kudrah satu makna kena kepada sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kudrah juga kena kepada perbuatan Allah. Pada ni kena kepada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi contoh kita pergi kepada ginilah. Jadi kita ni di surau Iman, ketentuan tu qadar tau. Perbuatan Allah tu qada tau. Yang gitu, qadar dan qada. Satunya qada dan qadar. Kita pakai macam mana di surau Iman? Qadar dan qada. Jadi satunya iradah kena kepada sifat Allah yang sedia kala. Iradah juga kena kepada qadar. Satunya kudrah kena pada sifat Allah. Dan juga kudrah kena kepada qada, perbuatan Allah. Ada ni. Jadi iradah lah. Tapi iradah makna apa di sini? Iradah kena kepada sifat yang ada di zat Allah, ataupun iradah kena kepada menghendaki, menentukan oleh Allah. Iradah juga dia panggil. Ada ni. Macam contohnya qadar, iradah Allah. Mana pun iradah bukan sifat azali ni, kehendak Allah, ketentuan yang ditetapkan oleh Allah pada azali, pada sedia kala. Kita nak faham ni. Gini, dia sebut kata iradah, sama juga sebut kata kudrah, dia ada dua makna. Satu makna iradah, kudrah yang ada di zat Allah. Itu sifat. Sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala yang dia ada di zat Allah. Sifat apa? Sifat iradah. Sifat apa? Sifat kudrah. Sesar situ. Kemudian apakah fungsi sifat iradah? Ta'alluq, menghendaki, menentu. Apakah fungsi ta'alluq sifat kudrah? Mengadakan, meniadakan. Pada ni tadi iradah, kudrah, sifat yang ada di zat Allah. Kemudian satu laginya Allah yang bersifat ni iradah, menghendaki, menentukan. Itu panggil apa? Fungsi ta'alluq bagi sifat iradah. Kudrah, sifat ada di zat Allah Ta'ala. Allah yang bersifat iradah, mengada, meniada. Mengada, meniada ni panggil apa? Ta'alluq, fungsi sifat kudrah. Jadi kalau sebut kata iradah, sifat yang ada di zat Allah panggil iradah. Menentu, menghendaki pun dipanggil iradah juga. Sifat dipanggil kudrah. Mengada, meniada pun dipanggil kudrah juga. Pada ni ta'alluq dia tu, fungsi dia. Jadi di sini apa dia kena, apa makna iradah di sini? Iradah dengan makna menghendaki, menentu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradah di sini kena kepada makna masdari, kena pada ta'alluq fungsi sifat iradah. Allah yang bersifat dengan iradah, menghendaki, menghendaki itu dia panggil ta'alluq. Menentu dia panggil ta'alluq. Jadi kita nak bicara di sini iradah dengan makna menghendaki, iradah dengan makna menentu. Situ. Bukan iradah dengan makna sifat yang dari zat Allah, bukan. Iradah kena kepada menghendaki oleh Allah dan juga menentu oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Jadi kita nak bicara hak berkaitan dengan kehendak Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak rukun yang ke-6 tu lah. Kena pada rukun iman yang ke-6. Sama ada qadar ataupun sama ada qada, atas dua jalanan. Ini kita jangan lupa.
ketahui olehmu bahawa iradah itu, mana apa ni, kehendak Allah itu, ketentuan Allah itu pada ahli sunnah, di sisi ahli sunnah lain daripada suruh dan redha dan ilmu. Lain daripada suruh dan redha dan ilmu. Apa makna lain di sini? Dengan makna tidak berlaziman. Terkadang Allah kehendak tapi Allah tidak suruh dan redha. Terkadang Allah kehendak, terkadang Allah kehendak. Ni ketentuan azali lah ni. Allah menentukan pada azal, serta Allah suruh dan redha. Terkadang Allah kehendak tetapi Allah tidak suruh, tidak redha. Terkadang Allah suruh serta redha tapi Allah tidak kehendak. Ni apa panggil lain. Ayat kitab ni payah sikit kita nak faham. Jadi sini kita bicara baliklah ilmu tu antara iradah dan ilmu. Kita fokus di sini dahulu iradah dengan suruh dan redha. Suruh dan redha. Jadi suruh dan redha dia apa? Tidak lain-lain. Mana tidak lain-lain? Apa yang Tuhan suruh, Tuhan redha. Apa yang Tuhan redha, Tuhan suruh. Mana? Tidak lain-lain. Mana apa? Berlaziman. Pada berlaziman, suruh, redha, redha, suruh sekali. Ada ni. Mana hak Tuhan suruh, Tuhan redha. Hak Tuhan redha, Tuhan suruh. Tuhan suruh kita sembahyang. Tuhan suruh kita puasa. Tuhan redha tak kalau kita sembahyang? Tuhan redha. Tuhan redha tak kalau kita puasa? Tuhan redha. Sebab apa? Tuhan redha kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Radhiyallahu anhum. Redha oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu, mereka orang yang beriman dan beramal soleh. Kan gitu? Radhiyallahu anhum. Daripada mereka itu tu mana? Surah Bayyinah tu lah. Hak surah Bayyinah tu. Hak di awal dia. Innal ladzina amanu wa amilus solihat tu lah. Surah Bayyinah tu kan. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Gitu. Lepas tu radhiyallahu anhum wa radu'an. Yelah baca ambil tengah ni takut khalidina fiha abada tak ada dah. Ke khalidina fiha abada ada tak? Ada tak abada? Ada. Khalidina fiha abada gitu. Radhiyallahu anhum. Redha oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu. Hum tu kembali daripada siapa? Alladzina amanu wa amilus solihat. Jadi sekarang ni wa amilus solihatnya apa? Bersembahyang. Wa amilus solihatnya apa? Berpuasa. Jadi Tuhan redha tak sembahyang puasa? Tuhan redha. Tuhan suruh ke tak? Tuhan suruh. Jadi antara suruh dengan redha ni dia berlaziman, tak lain-lain. Tapi antara kehendak Allah dengan redha, dengan suruh dan redha, dia tidak berlaziman. Ya, Allah suruh, Allah redha orang yang bersembahyang, orang yang berpuasa. Terkadang Allah kehendak ia sembahyang, ia puasa. Kitalah Tuhan kehendak sembahyang puasa kan. Terkadang Tuhan suruh sembahyang, Tuhan suruh puasa. Tuhan redha kalau sembahyang, Tuhan redha kalau puasa. Ramai yang Tuhan kehendak dia tak sembahyang, tak puasa. Tuhan tidak kehendak dia sembahyang, dia puasa. Tapi Tuhan suruh tak dia sembahyang puasa? Tuhan suruh. Tuhan redha tak kalau sembahyang puasa? Tuhan redha. Yang Tuhan kehendaknya macam mana? Yang Tuhan kehendak dianya tak sembahyang. Yang Tuhan kehendak dianya tak puasa. Maka berlakulah tak sembahyang,
Berlakulah tak puasa kehendak Allah. Allah suruh ke tak begitu? Tak. Allah redha tak begitu? Tak. Maknanya terkadang Allah tidak kehendak tapi Allah suruh dan redha. Terkadang Allah kehendak tapi Allah tak suruh serta tak redha. Ini di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Mu'tazilah, kehendak Allah, redha suruh Allah dan redha Allah mesti sama. Tak lagi. Apa yang Tuhan kehendak pasti Tuhan suruh dan redha. Apa yang Tuhan tidak suruh, apa yang Tuhan tidak kehendak, pasti apa yang Tuhan tidak suruh, apa yang Tuhan tidak redha, pasti Tuhan tidak kehendak. Itu Mu'tazilah. Dia ambil tajuk mula-mula dulu. Tajuk ni lah penentuan dia ni. Lepas tu kita jalan ke depan. Tapi sebelum nak ambil tajuk ni, nak undur dulu bicara berkaitan dengan lawan kepada sifat kudrah dan iradah. Kita bicara sudah berminggu-minggu. Kita ambil ni dulu. Ambil sebagai pembuka. Lepas tu buka molek-molek. Kita bicara bicara pula, buka dulu molek, lepas tu kita pun masuk dalam lah. Tapi masuk dalam bila tak tahulah. Buka dulu, buka pintu dulu. Buka pintu. Bila boleh masuk tak tahulah. Ada ni. Hari ni pun orang pening dah. Ustaz, ada ke tak sebenarnya kuliah di Surah Imam? Dan kita janji dah minggu lepas kan ada lagi. Dan insyaAllah sekolah surah Imam ni kita tak akan cuti. Mana lepas raya tu kita tu akan jalan. Dah tu hak kata PKP 3.0 itu 12 hari bulan. Hari ni baru 11. Macam tak ada pengalaman ni. Ada pengalaman kan? Hak tu 12 hari bulan sampai ke 7 hari bulan 6. Hari ni baru 11 hari bulan. Ada masalah lagi lah untuk kuliah kitanya. Lepas tu untuk hak minggu harapan macam mana pula? Itu kita tunggu hak pihak Maidam lah pulaknya. Pihak Maidam menentukan macam sebab kita negeri. Negeri ni hak aktiviti di Masjid Surau. Bukan pakar hak KL. Kita pakar hak negeri di bawah raja. Jadi untuk kuliah ni kita tunggu pengumuman pihak Maidam lah pada ni. Kalau pihak Maidam kata kuliah berjalan. Kalau kata tangguh lah. Kalau ikut kepada pengumuman sebelum ini, hanya tak boleh lakah daerah. Bila tak boleh lakah daerah, satu kuliah je lah terpaksa ditangguhkan. Kuliah di Masjid Bukit Payung, duha hari Sabtu. Sebab Bukit Payung tu daerah lain dah. Jadi memang tak boleh pergi lah. Walaupun ada kata ustaz boleh ambil surat dia kata untuk pergi Bukit Payung tu, orang nak belajar pula. Maksud di Bukit Payung tu ada orang Kuala Terengganu yang pergi. Ada orang Kuala Terengganu, ada orang Ulu Terengganu, Kuala Berang yang pergi. Dan ada orang Mercang, ada orang Kerteh, orang Dungu pun ada di Bukit Payung tu. Mana kena kira lain pula. Jadi hak setakat kemarinnya hak kuliah yang kita tak boleh nak buatnya adalah Bukit Payung je lah. Ada pun hak lain tu dalam kawasan Kuala Terengganu. Termasuk masjid Belada Kolam. Hak esok tu kita cuti dah sebelum hak esok hari Rabu. Tapi Belada Kolam walaupun parlimen di Ulu Terengganu, tapi daerahnya Kuala Terengganu. Di Ulu Terengganu tu dekat Kuala Telemong tu. Kenal Kuala Telemong? Mana baru Ulu Terengganu. Kalau Belada Kolam tu memang dia punya parlimen. Kalau mengundi memanglah dia parlimen Ulu Terengganu. Dun mana? Tapi dari segi daerah masih lagi Kuala Terengganu, mana insya-Allah kuliah boleh berjalan. Hak itu hak sebelum ni, hak hanya setakat tak boleh nak lakah daerah. Tiba-tiba hak semalamnya PKP 3.0. Jadi macam hak itulah pulaknya. Lepas tu macam mana aktiviti masjid, kita tunggu pihak Maidam lah. Tunggu pihak Maidam. Ni hak dia sebut sama-sama ni. Selagi Tuhan beri izin berkuliah, tak sebab alasan apa-apalah. Sebab apa? Sebab kita dalam peperangan. Peperangan lah dipanggil ni. Peperangan dengan musuh yang tak nampak. Tentera Allah Subhanahu wa ta'ala. Halusnya dia kata rambut belah 1000 dia kata.
halusnya virus tu. Halus dak halus pun satu dunia hampir lumpuh. Tu. Mana apa? Tentera Allah Subhanahu wa taala, semuanya di bawah kekuasaan Allah. Sekelip mata sahaja. Sehebat-hebat Amerika, berapa ratus ribu dah rakyat dia mati. Sehebat-hebat Amerika, ratus-ratus 400 ribu dah, 500 ribu lebih dah mati rakyat dia. 500 ribu lebih rakyat dia mati. Sehebat-hebat Amerika. Dia nombor satu kan, 30 juta ke berapa hak kih dia. Dia hak kih aktif dia, aktif. Kih masih lagi positif. Duduk di hospital ke di rumah wallahu alam 6 juta. Kita 37 ribu. Kan kita kan aktif sekarang ada di hospital 37 ribu. Amerika 6 juta. Kih aktif. Kita boleh tengok dalam FB tu, tengok dia punya statistik dia tu kan. 6 juta hak aktif duduk di hospital, duduk di rumah wallahu alam lah, tapi 6 juta. Kita 37 ribu tu pun berat dah, 37 ribu tu. Dia hak aktifnya, kalau Turki 250 ribu lebih hak aktif di hospital, di rumah wallahu alam, tapi aktifnya 250 ribu lebih. Sebab Turki nombor 5, ranking nombor 5 dunia. Baru ni nombor 6. Jadi nombor 5 dah sekarang ni. Nombor 5. Dia kih dia 5 juta kih dia. Ada dia aktifnya 200 ribu lebih. Iran nombor belah-belah lah Iran. Negara Islam yang kedua dalam ranking. Iran 2.6 juta. Tapi hak aktifnya 400 ribu lebih. Aktif 400 ribu lebih. Nampak ni? Mati Iran 70 ribu lebih, Turki mati 40 ribu lebih. Kis separuh. Turki 5 juta. Iran 2.6 juta, separuh je. Tapi Iran mati 70 ribu lebih, Turki mati 40 ribu lebih. Pada ni. Kis banyak Turki jauh, tapi kematian sekali ganda banyak Iran jauh. Ini kita tengoklah ni pada ni. Boleh tengok. Maknanya apa? Tentera Allah. Apa yang ditetapkan oleh Allah sekelip mata sahaja. Dunia sekelip mata je rebah. Lepas tu kata kita ada peluang, kita berjalan. Bila Tuhan uji pula, tangguh, kita tangguh. Kita tangguh. Tangguh tu pun gitulah. Bahagian kita ni tangguh kuliah. Tapi kita kena sentiasa baca lah, mutalaah, murajaah lah. Kalau kita duduk belajar-belajar, memanglah sayanya tak ada perancangan lah untuk buat live FB ketika PKP. Saya tak ada perancangan. Kalau saya tak ada kuliah, saya boleh tengok kitab. Ada peluang pula situnya bahagian saya. Orang minta supaya buat live FB, yelah, tak ada perancangan lagi lah sekarang ni. Ini ujian lah, ujian. Kita mengaji dah bab akidah, kita mengaji dah berkaitan dengan sifat mustahil lawan kepada iradah, sifat mustahil lawan kepada kudrah. Kita baca berbulan-bulan dah. Tidak ada perkara yang berlaku tanpa kehendak Allah, dan tidak ada perkara yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Semuanya kehendak Allah dan perbuatan Allah. Jadi apa yang sedang kita hadapi sekarang adalah kehendak dan perbuatan Allah. Qada dan qadar lah. Qada lah kita berpegang. Wa imma qawi ke, wa imma vaksin ke, wa imma apa-apa perancangan. Perancangan orang kafir ke, perancangan orang Yahudi ke, apa-apa dah sudah bicara lah. Semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita lah. Kemudian kita ahli sunnah, kita wajib berpegang ada ikhtiar dan usaha, dan syariah menuntut kita supaya ikhtiar dan usaha. Kan ada ni? Syariah menuntut kita supaya ikhtiar dan usaha. Bukan masalah qawi selama-lama ni pun. Kalau kita diuji dengan apa-apa penyakit, ikhtiar usaha kitanya berobat. Ikhtiar usaha kitanya ialah, kalau katalah, kalau kita selama-lama ninggak,
hak duk sokmo-sokmonya kok denggi lah tau, denggi lah hak duk mai cek sama rumah-rumah kalau ada air bertakung dia akan saman. Sebab apa? Sebab denggi mari daripada jamu Aedes. Itu usaha kita macam mana? Kita jagalah kebersihan kawasan rumah. Itu dipanggil ikhtiar usaha. Padahal rumah kita tak ada lagi kena denggi, tak kena lagi, alhamdulillah. Tapi pihak kesihatan sentiasa mari cek. Kalau ada air bertakung, tak kira di mana-mana pun. Hak di bunga, tempat bunga tu dah. Tempat bunga tu lah. Kena saman, jangan main kena saman. Walah di rumah kita tak ada seorang lagi kena demam denggi. Ada jiran kita, ada dalam kampung tu ada yang kena. Maka dia pun mari sembuh satu kawasan, dia mai cek satu kawasan. Walah kita tak kena pun. Itu ikhtiar usaha untuk menghindari. Sama lah penyakit COVID ni, bukan kata penyakit COVID penyakit baru, tapi perkara yang sama sahaja. Perkara yang sama sahaja. Kalau vaksin pun, vaksin sama dah kan. Orang nak pergi Mekah, vaksin. Lepas tu hak kanak-kanak, bukan nak panggil vaksin lah tu. Kanak-kanak tu kan, orang lahir. Kan ibu mengandung ada cocok macam tu. Kita panggil vaksin lah tu. Kan panggil apa? Dia orang ibu mengandung kan, dia ada kan cocok, lepas tu lahir anak-anak cocok. Jadi ini perkara yang dalam kehidupan kita. Ikhtiar usaha. Tapi pegangan kitanya Aedes ke tak Aedes ke makhluk. Vaksin ke tak vaksin ke, Panadol ke, antibiotik ke, apa obat sekalipun, obat darah tinggi ke, obat kecil manis ke, makhluk tak ada bekas. Semua yang berlakunya qada qadar. Itu pegangan kita. Hak berlaku tu qada qadar. Hak ni hak kita bicara hak kudrah dan iradah ni kita nak bicara. Kemudian mustahil ada perkara yang berlaku yang bukan datang dari kehendak Allah, dan mustahil ada perkara berlaku yang bukan datang dari perbuatan Allah. Dengan bahawa yang berlaku kesemuanya kehendak dan perbuatan Allah, qada qadar, pegangan kita. Tegak dak tu ni. Kemudian hak berkaitan dengan kita jadi takut kepada asbab, itu bukan pegangan. Dan itu bukan bab pegangan, itu bab naluri hati kita. Kita takut kepada penyakit COVID contohnya. Kita takut kalau nyamuk tu banyak, nyamuk Aedes ke apa ke, padahal makhluk tak bekas. Samalah. Kita takut ke ular, takut ke kala, takut ke jengking, makhluk tak bekas. Tapi kenapa kita takut? Itu naluri, itu bukan pegangan. Ini kita faham ni, orang-orang ceramah agama ni terdahulu masa mula COVID ni, siapa-siapa yang takut pada COVID syirik. Dia kata la ilaha illallah, jauhnya pemahaman dia. Ditanya pada satu tuan guru di Fotoni, takut ke COVID ni syirik ke tak? Tu guru ni dia jenis benda-benda gitu tu, dia ke soalan yang apa? Soalan bodoh lah dia panggil gitulah. Jadi dah soal apa gitu? Mana bodoh sangat kalau kita kata kok. Dan macam mana tu orang ngajar tu kata takut COVID syirik? Bukan orang ngajar gitu. Bukan ustaz gitu tu. Diustazkan oleh orang. Bukan. Hak ni kita boleh sebagai satu penilaian. Sebagai satu penilaian. Ya dah. Mari duk ceramah takut apa ke COVID? Makhluk tak ada bekas. Akhirnya apa komen? Lain kali kalau ustaz tu mari, jangan minta derma di tempat kita. Jangan minta dengan makhluk, minta dengan Allah Ta'ala lah kalau nak duit. Apa minta dengan kita orang? Dia mari mana-mana majlis surah, dia nak kutip derma untuk madrasah dia ke apa ke. Lain kali kalau dia mari, jangan benarkan dia minta derma. Kenapa? So dia minta dengan Allah Ta'ala. Apa minta dengan kita orang semua duit-duit semua tu datang daripada Allah, kan minta apa dengan kita? Siapa berkat tu orang nak marah. Sebab apa? Betul bukan tu kita ambil penilaian. Itu bukan ustaz gitu. Jadi perlu tanya dengan baba, takut ke COVID ni syirik ke tak baba? Jadi soalan tu kira macam nak tanya gitu. Jadi baba ni dia jenis kelakar gitu. Dia pun tanya dalam ramai-ramai tu lelaki. Dalam ramai-ramai ni siapa hak kahwin dua? Dia tanya. Kata pelik orang tanya syirik ke tak syirik, takut ke COVID, dia tanya bining pula dah. Dia tanya ramai-ramai ni siapa hak kahwin dua? Tak ada seorang dalam tempat tu lah. Tak ada seorang. Kenapa tak kahwin dua?
Takut ke bini. Syirik lah tu, takut ke bini. Kalau takut ke makhluk syirik, maknanya dia nak pergi situ lah. Sekarang ni dia tanya ramai-ramai tu, siapa yang kahwin dua? Seorang tak kahwin dua. Sebab apa? Takut bini. Dah macam takut bini lah. Makhluk tu kan takut berbini. Dah syirik ke tak? Dah lah takut ke kahwin apa nak syiriknya. Nak pergi situ je. Kan? Takut ke bini. Pada ni. Tapi syirik ke tak? Tak. Takut kahwin syirik ke tak? Tak. Macam kata tak dia takut ke ular, takut kala jengking. Pegangan kita tak ada makhluk tak boleh bekah. Ada ni. Jadi hak kita hak masalah pegangan. Hak kita duduk bercakap tu macam hak petang-petang duduk bercakap COVID vaksin kau itu cakap asbab. Tersebut berulang-ulang kali cakap asbab. Isnad majazi sanda sementara kepada asbab zahir, pegangan tetap dah sekalian qada dan qadar. Hak tadi takut ni kalau cakap tu qawi ni kemudian dia ni orang tua pula. Orang tua ni pula ada penyakit, penyakit kritikal dia panggil dah. Ada penyakit panggil tu, hak penyakit hak. Jadi dicampurlah dengan penyakit, matilah dianya. Syirik dia kata. Sebab kawit yang mematikan. Bukan, itu cakap asbab sahaja, bukan cerita pegangan. Cakap asbab, dia kena kawit, kena dia ada penyakit hak kritikal yang lain lah. Kecil mani, darah tinggi, buah pinggang, jantung. Ni penyakit glamour belaka ni. Penyakit glamour lah tu. Jadi matilah. Kenapa? Kan disebutkan hak data dia tu ada penyakit ada kan? Ada ni. Itu hanya cakap asbab, bukan masalah pegangan. Pegangan kitanya penyakit ke tak penyakit, qada qadar. Hidup ke mati, qada qadar. Ni hak kita pegang. Hak itu dia bicara. Hak cerita hak sakit tu mati. Mati kerana serangan jantung, mati kerana kemalangan, mati kerana jatuh bangunan. Itu semua asbab belaka. Bukan kemalangan yang mematikan, bukan jatuh bangunan yang mematikan. Hidup mati qada qadar. Asbab betul lah asbabnya kemalangan. Asbab betul lah asbabnya jatuh bangunan. Asbab oi bekah sama sekali. Ada orang kemalangan hancur lebur kenderaan, tuan selamat. Ada orang jatuh tempat tinggi, selamat. Sebab apa? Hidup mati qada qadar, bukan asbab oi bekah. Ada orang kemalangan sikit je, sampai masa mati. Ada ni. Ada orang rebah je, jatuh tangga je, bukan tinggi pun, sampai masa mati. Ada ni. Sebab apa? Sebab sekaliannya qada dan qadar. Tapi kita ceritalah asbab dia mati kerana apa. Pada ni. Kalau ngaji salah dahulu, kalau tanya dia mati nyakit apa, kamu apa tanya mati nyakit apa ni? Syirik ke dia tu? Mati Allah buat lah, nyakit apa-apa. Ni orang ngaji salah. Orang salah pengajian ada tempat kita dahulu. Bila ada kematian, maka ada di antara orang biasa orang tanyanya, mati sakit apa? Itu kan biasa orang tanya gitu kan. Bila mati je, dia sakit apa? Setahu saya, dianya segar je, sehat je. Jadi mati sakit apa? Biasa kalau hak segar-segar ni, mati kena serangan jantung. Itu biasanya gitulah. Jadi bila ditanya, mati kerana apa? Lah ada lalu orang hak salah pengajian. Kamu ni apa tanya? Sebab-sebab. Allah yang mematikan, bukan sebab yang bekas. Pertanyaan tu syirik dah, dia kata. Di tengah kita ada hak salah pengajian seumur. Tanya tu syirik dah. Mati kerana apa? Kenapa? Kerana qada lah. Apa nak tanya kerana apa laginya? Kan mati, hidup, mati qada. Tapi kenapa lagi tanya mati kerana apa? Tak payah tanya dah. Mati kerana qada. Yang ditanya mati kerana apa tu? Nak tanya asbab lah. Asbab tahu bekas. Kamu tanya apa? Dia kata marah. Dia kata tanya tu pertanyaan yang syirik. Dia kata. Ini dulu-dulu ada tempat kita yang berguru dengan guru yang salah seumpama ni. Itu tak cakap asbab. Tak ada apa-apa tu. Mati kerana serangan jantung. Mati kerana dia naik darah tinggi dia, pecah dia punya saluran darah di otak. Itu cerita je lah. Ada ni. Mati kerana kemalangan.
Tapi alhamdulillah orang ni dia selamat sebab sampai cepat di hospital, doktor sempat menyelamatkannya. Itu pun cakap asbab. Tapi salah pengajian, syirik, doktor yang menyelamatkan, mana pula? Ni payah belaka ni, salah pengajian. Ingat baik tu saya sebut berulang-ulang. Sebab di tempat kita ni ada orang yang berkesan ngaji seumpama tu. Cakap asbab syirik, cakap asbab syirik. Ingat baik tu. Mensyirikkan seseorang dosa dengan anak Adam pada agama. Mensyirikkan seseorang, mengkafirkan seseorang, membid'ahkan seseorang dosa dengan anak Adam pada agama yang Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Minhaj, hak paling payah, hak paling sukar sekali. Sebab ini membabitkan agama orang. Yang ada ni. Dosa dengan Adam dalam bab harta, dia ambil harta orang, berat dah. Tapi itu harta. Ini dosa dalam bab agama orang. Ini nama tadi paling payah dan paling berat. Ini mudah-mudah mensyirikkan. Itu hanya percakapan asbab sahaja. Siapa cepat di hospital dapat diselamatkan. Mana dengan kecederaan dia tu, dengan darah keluar banyak gitu, kalau siapa lambat di hospital memanglah tak dapat diselamatkan. Tapi alhamdulillah siapa cepat di hospital dapat diselamatkan. Sebab apa? Itu qada-qada. Siapa cepat tu qada-qada. Kalau siapa lambat qada-qada. Hak siapa cepat selamat qada-qada. Hak siapa lambat tak selamat qada-qada. Pegangan tetap dah. Itu hanya cakap asbab semata-mata. Jadi hodok cakap COVID, penyakit kritikal, COVID yang kita cakap asbab. Pegang kita tak lagi dah. Yang berlaku kesemuanya qada qadar Allah, mustahil ada perkara yang berlaku yang bukan datang daripada kehendak Allah, yang bukan datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat, perkara manis ataupun perkara pahit, khairihi wa syarihi, wa hulwihi wa murrih. Nabi kata hak baik qada qadar, hak jahat qada qadar, hak manis qada qadar, hak pahit qada qadar. Ni COVID ni pahit lah, qada qadar sekalian. Mana ni? Atau bab pegangan kita lah. Bab cakap, bab cakap asbab, lepas tu bab istighfar kita dituntut oleh syariah supaya kita hindari diri daripada kemudaratan. Atau bab syariat pula. Jangan alah penyakit dan nak kena lah. Kalau kita lari pun dan kehendak Allah kena juga. Sekarang ni kita lari, hindarilah dulu. Hindari itu perintah syariat. Kena juga qada qada, tetap dah lari tu pun qada qada dah. Itu usaha kita pun qada qada juga. Tapi perintah syariat kita wajib hindari daripada kemudaratan. Jangan kita mencampakkan diri dalam kemudaratan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, Nabi kata. Jangan kamu campur diri kamu ke dalam kebinasaan. Ini kebinasaan lah ni. Mana dulu orang mungkin tak tahulah. Pernah dulu orang tanya. Dah sebab masjid pun tutup, Jumaat ditangguhkan, Jumaat ditangguhkan. Dia kata sebenarnya penyakit ni mudarat ke tak? Saya kata ikut pada mereka yang berkenaan kata mudarat. Itu mereka yang berkenaan. Pandang Ustaz Seri lah, pandangan kita macam mana. Kemudian mudarat ke tak? Awak tanya saya, apa saya tak erti benda gitu kata. Ada ni. Mereka yang berkenaan yang mengetahui benda tu mudarat ke tak. Kemudian mereka berbincang dengan ahli-ahli agama. Macam mana kita ni dia termasuk dalam kemudaratan yang mengharuskan kita tangguhkan Jumaat. Tangguhkan Jumaat fardu kifayah mazhab Syafi'i, Jumaat fardu ain. Tapi Jumaat ke Jumaat ke dia ada syarat dia, syarat wajib dia ada. Bila syarat wajib tak cukup maka gugur kewajipan. Di antara syarat, di antara perkara menggugurkan kewajipan adalah ada kemudaratan. Bukan kemudaratan besar-besar. Hujan pun sudah menggugurkan fardu ain Jumaat. Hujan sudah menggugurkan fardu ain sembahyang Jumaat. Ada ni. Ni mana wabak ni pula mudarat kedak. Mereka kata mudarat. Mereka kira nak tangguhkan Jumaat. Itu hukum syariat, hukum fiqh. Ada pula kata pegangan tu takut. Itu bukan cerita bab itu, cerita bab fiqh pula. Jumaat ni dia ada syarat wajib.
Tak cukup syarat wajib ditangguhkan. Tu balik pada hukum fiqh lah pula. Jadi kalau kata mudarat kedak, tanya mereka lah kata. Ada orang nak cuba nak petikal lah. Tanya saya kata saya tak tahu. Mereka kata mudarat. Tu mereka kata dah, pandangan kita macam mana? Kita tak boleh bagi pandangan benda yang bukan hak kita tahu. Kita ustaz bidang apa? Payah lalu nah. Masa tu memang kita tak tahu lagi lah setara mana mudarat. Sekarang nyata kan. Tapi kita tak nak jawab benda begitu. Saya ingat lagi almarhum Tok Guru saya Baba Najibuddin Kerandang, kalau tanya saja perkara yang perkara baru, dia akan jawab wallahu a'lam, saya dah tahu perkara tersebut. Kita tanya dia perkara baru, kan banyak perkara baru kan. Perkara baru ni kita nak jawab, kita kena tahu benda tu macam mana. Dia apa perkara, dia kena far'un an tasawuri, kena tahu perkara tu macam mana. Tapi dia tanya tu almarhum Baba Najibuddin, perkara hukum hakam agama ni bukan tanya bab kesihatan, tanya hukum hakam agama, tapi benda tu benda yang terkini. Almarhum tu saya tak jawab. Dia kata tanya mereka-mereka yang lebih mengetahui hak berkaitan dengan perkara yang terkini. Dia tak jawab. Macam mana? Dia cermat. Sebab apa? Sebab dia tahu. Pada ni bab hukum hakam, hak bidang almarhum Tok Guru pun kadang-kadang tanya. InsyaAllah minggu depan saya akan cerita semula. Saya tengok dah kitab dululah. Hak tu hak ngaji 40 tahun tu. Minggu depan lah insyaAllah dia akan tanya, jawab semula. Itu hukum hakam agama. Sama kalau tanya hukum hakam agama hak berkait dengan perkara baru, tu takkan jawab. Disuruh tanya dengan mereka-mereka yang berkenaan. Ni baru Tok Guru yang sebenar. Kalau ada orang mengajar, kita jadikan sebagai penilaian. Masa COVID dia tukang ulah COVID, masa vaksin dia tukang ulah vaksin dengan ulasan yang nyata salah. Lain kali tak sah lah. Kalau bukan bidang dia berani ulah mengelirukan orang ramai. Kalau dalam bab agama hukum hakam, lagilah dia berani. Sebab apa? Sebab orang jangka dia ahli. Orang jangka dia ahli sebab dia ustaz kan. Bab hukum hakam dia mesti ahli. Tapi kita nak penilaian, kalau bukan bidang dia berani ulah, sama telah hak perkara agama yang jangkaan orang ramai bidang dia, lagilah dia berani. Yang mana belum tentu dia mahir apa yang dia jawab dalam buku hakam agama sekalipun. Sebab apa? Nyata bukan bidang dia pun berani juga. Bidang COVID dia pun ulah, bidang vaksin pun dia ulah, konspirasi pun begitulah, beginilah. Orang apa ni? Tak tahu ke bidang. Mana berani mengelirukan masyarakat. Oleh kerana orang turut ni, apa yang dikatakan orang ya belaka, maka dia pun berani. Janganlah seumpama ni. Kita kena cermat tambah bab hukum hakam agama. Orang kadang-kadang yang bicara ini bukan bab agama ni. Ni tu balik pada bab kesihatan. Bab agama pun terkadang orang berani. Ini bukan bidang dia pun dia berani. Tapi dia pihak berkuasa, dia tanya bab kesihatan macam mana mudarat kedak. Lepas tu macam mana dengan hukum fiqh pula, boleh tak nak tangguh Jumaat pada ni? Ada ni. Jumaat tu hak kewajipan fardu ain. Jarak sembahyang, rapat sah itu kesempurnaan, bukan syarat sah sembahyang berjemaah. Hak jarak tu kan rapat sah, kesempurnaan, sunnah Nabi, sunnah yang sunat. Memang sunnah. Lepas tu orang agama telah mengubah hukum Allah. Tidak ada orang berani nak mengubah hukum Allah. Ini ulama satu dunia. Siapa yang kata orang agama ni berani mengubah hukum Allah? Orang jahil yang katanya. Tu peliknya. Orang jahil kata pun dia ambil juga pandangan segelintir ustaz hak pelik-pelik tu. Tak pakau gitu, tak pakau gitu. Dia pakau ramai-ramai lah. So duk turut pelik-pelik gitu. Orang lain dia suka turut pelik-pelik. Hak jenis cakap lah halus lembut pula lagi dia turut. Orang puang tu ramai sekali. Sungguh orang puang. Susah orang puang ni. Sungguh orang puang sungguh. Dia turut. Allah dan dia akak tu kok. Salah pun dia bertahan, cokeng dia bertahan. Suami duduk mana tak tahulah. Yang duduk puja, lebih hak jadinya. Dia duduk turut pelik-pelik tu. Mana kita ikut pada apa yang ditetapkan. Mana ni? Mana?
Kalau kata jarak, tak salah. Oh, Yahudi sudah bergembira kerana orang Islam semayang berjarak. Bukan Yahudi bergembira orang Islam jarak. Yahudi bergembira kamu tuduh orang Islam tu sebagai Yahudi. Dituduh ulama pun Yahudi dah, ulama pun ikut Yahudi dah, ulama pun beriman dengan Yahudi dah. WHO tu lah Yahudi. Ulama sudah beriman dengan WHO, ulama sudah takut kepada orang kafir, ulama sudah tak takut Tuhan. Yahudi sukalah orang Islam kata gini kepada alim ulama. Oh, Yahudi suka. Dia sepatut kerajaan lah dia berperanan menggunakan benda masa cerita macam mana penyakit tu merebak kalau kita duduk rapat tu di pasar raya. Itu hal lain, tu hal mereka, tak ada kena-kena dengan masjid, tu hal mereka. Dah pasar raya tu rapat mudarat ke tak? Dia mudarat lah ke tak mudarat? Dia langgar SOP ke tak? Dia langgar lah. Dah apa kena-kena dengan kita di masjid? Tambahan pula di pasar raya ke di mana tak jadi pasar. Nah, dan macam mana jarak, memang kita kadang-kadang jadi terapak, lepas tu kita lari balik. Tempat sesak kita masuk, kita berundur balik. Mana di pasar raya ke pasar ikan tu ke, benda tempat yang bergerak, kita boleh lari. Adapun duduk di masjid ni, kalau 10 minit lah duduk situ, tak bergerak. Jangan bersama dengan tempat bergerak ni. Tapi memanglah di tempat bergerak ni ada orang yang tidak ikut peraturan. Kadang-kadang bukan bergerak tak bergerak ni, baris kan, baris tu ada dah garisan di bawah tu kan, garisan dah. Dia duli dia duduk tengah semacam, kita lari duduk tengah semacam. Kata ikutlah 1 meter. Oh, dia bundur. Oh, puang pula. Acak kali dah kita lari ikutlah SOP. Dia rapat tak nampak garis ke? Dan hok tu hok diam tu hok dogok, hok ikut giliran ni baris pun tak jaga. Tapi kalau tengah bergerak tu di laluang tu tak larilah kitanya pergi Sabasung ke mana ke gitulah. Kita tolak troli tu kadang-kadang ke ada orang sesak, kita lari, kita pusing kot tu. Itu tempat yang bergerak. Ada pun masjid tempat diam. Jadi pihak berkuasa patut diperjelaskan, buat katung ke buat lakung ke macam mana kalau yang ada tu positif, kemudian semayang rapat belaga bahu. Kalau lah ni ceritalah macam mana jadi penyebaran dia pada ni. Sebab alhamdulillah terkadang positif tadi pergi ke masjid, tahu positifnya, kemudian kesihatan mari sanitize di masjid itu, alhamdulillah tak ada seorang pun ahli jemaah dijangkiti. Tak ada seorang ahli jemaah dijangkiti. Bayangkan kalau duduk apa? Maknanya pihak kajian kena perjelaskan kenapa perlu jarakkan saf. Tetapi jangan lupa Masjid Surah pun ada yang tidak ikut SOP. Dan memang ada kluster Masjid Surah, cuma tak letak nama je. Ada masjid yang pengusi meninggal kerana Covid, Tok Imam seorang meninggal kerana Covid, Tok Bilal seorang meninggal kerana Covid. Ada, bukan tak ada. Tak ada ni. Sebab walaupun semayang tu jarak, tapi apabila orang berkenaan ni masuk dalam bilik kan, dia kadang-kadang orang berkenaan kan, pengusi Tok Imam Tok Bilal kan tak macam dalam bilik ni lah. Pengusi Tok Imam Tok Bilal kan, dia kadang-kadang dia kurang jaga jarak. Dia macam hok bergerak pandai, hok bergerak macam di pasar raya tu lah, hok bergerak kadang-kadang dia kurang jaga. Tapa time semayang dia jaga, tapi masa duduk bilik dia ada sikit kelonggaran SOP dia berjakit. Mana kita kena faham lah hok ni serah pada pihak berkuasa. Mana perkara ni ustaz-ustaz tak nak ulah. Kalau ada ustaz ulah kita faham, dia bukan. Saya dengan almarhum tu saja, kalau benda tu baru kita akan cerita, kita akan jawab. Awak tanyalah dengan orang-orang yang lebih mengetahui. Saya tak tahu barang ni, perkataan ni pun saya baru dengar. Orang tanya bukan hukum perubatan, orang tanya hukum syarak. Tapi hukum syarak pun berkait dengan perkara baru yang tak ada dalam kitab. Tu kata awak tanya dengan mereka yang mengetahui lah. Itu hak tugu yang sebenar. Mana ni? Tu bab pekoh lah, bab pekoh macam mana apa tu bab pekoh ada ni. Tapi kalau bab akidah ada gak bab akidah kita tetap dah segala yang berlaku adalah qada
Allah dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ada perkara berlaku yang bukan datang dari kehendak Allah dan bukan datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ada perkara berlaku secara illah, secara turuk. Mustahil, tidak ada. Bergeraknya tangan, cicing bergerak, qada qadar. Bergeraknya badan, apa benda yang ada di badan bergerak, qada qadar. Diamnya badan kita, maka diamlah apa benda yang ada di badan kita, qada dan qadar. Itu je. Ada ni. Semua benda yang lekat di tubuh badan kita ni, baju lekat bukan bahu buat, tudung lekat bukan kepala buat, cermin mata lekat bukan telinga yang buat. Semuanya qada qadar. Tu saja kita nak pegang ni. Sekalian qada qadar. Ada ni. Kita kata kita pakai mah lekat bukan kerana telinga yang buat, kita ikat di telinga kan, qada qadar. Tu pegangan kita. Hak kita cakap asbab. Hak hati kita dah ingat qada qadar, kita orang awam tak salah. Tu je. Maksudnya tidak ada perkara yang berlaku secara turuk dan tidak ada perkara berlaku secara tabiah, secara semula tidak ada. Bukan kata nasi mengenyangkan secara semula jadi, bukan kata air menghilangkan dahaga secara semula jadi, bukan kata api pisau memutuskan secara semula jadi, bukan api yang menghanguskan secara jadi, bukan. Semuanya kenyang ke, hilang dahaga ke, putus ke, hangus ke, qada qadar. Pegangan kita. Ni hak bicara terdahulu, hak lawan kepada sifat iradah dan juga lawan kepada sifat kudrah. Tetapi di makanan kita, di air, di pisau, di api, Tuhan letak kekuatan di situ. Pandai ni. Tapi bukan kekuatan tu yang bekas, qada qadar juga. Memanglah di nasi kita makan tu adalah Tuhan letak gapo tak tahulah. Sebab nasi tidak boleh menghilangkan dahaga. Nasi tidak boleh menghilangkan dahaga. Yang menghilangkan dahaga adalah air. Apa benda kandungan yang Tuhan letak di air yang boleh menghilangkan dahaga? Kenapa nasi tak boleh menghilangkan dahaga? Ada ni. Mana kandungan dia berbeza. Jadi hak Tuhan letak di air tu yang boleh menghilangkan dahaga. Hak Tuhan letak di nasi tidak boleh menghilangkan dahaga. Dia panggil apa di situ? Panggil kuah dia. Kuah ni kekuatan. Ada ni. Tuhan letak kekuatan di nasi, dengan kekuatan tu hilanglah kenyanglah. Tuhan letak kekuatan di air, dengan kekuatan tu hilanglah dahaga. Tapi kenyang ke, hilang dahaga ke, qada qadar, bukan kekuatan tu. Sebab nasi makhluk Allah, kekuatan di nasi makhluk Allah, air makhluk Allah, kekuatan di air makhluk Allah, makhluk air bekas sama sekali. Itu pegangan. Dah lah. Tapi di semua benda tu ada belakang Tuhan letak kekuatan. Macam sekarang bicara waxing. Waxing tu ada kandungan. Memang ada kandungan dia. Tuhan letak kandungan di waxing tu. Tapi yang menjadi menjadi pertahanan diri tu bukan kandungan tu, qada qadar. Tuhan menentukan kena juga lepas cocok waxing pun qada qadar. Sebab ia letak dah kan keberkesanan 80%, 70%, bukan 100%. Ia letaklah 100% sekalipun. Itu usaha. Tapi kalau Allah menentukan kena juga penyakit, kenalah juga walaupun dia kata 100% pun. Tambahan dia kata hanya 70%, 80% sahaja. Mana ni? Sama juga dengan kita jaga penjarakan, 80% dia kata. Sama juga dengan kita pakai mah, 80% boleh melindungi diri kita. Bukan 100%. Tapi itu semua dia panggil ikhtiar usaha. Pegang kita tetap dah, qada qadar. Tapi nak cerita, di waxing tu ada Tuhan letak kuah. Ada lah. Ke air masak gitu je. Air masak cocok di rumah pun boleh. Ada yang punya kandungan. Kandungan tu bagaimana? Tuhan yang jadikan. Adakah kandungan tu bekas? Tak. Qada qadar. Tu pegang. Tidak ada benda yang berlaku secara kuat. Mana? Jadi qawi ke waxing ke sama. Kita balik kepada akidah kita. Bab akidah balik pada akidah. Bab fiqh tu bicara bab fiqh. Bab semayang, bab Jumaat tu bab fiqh. Tu mana? Atau kalau berhati pula, kita wajib reda dengan susunan Allah. Kita wajib sabar dengan susunan Allah. Dan kita wajib bersyukur, kita masih lagi ada ruang. Tersepitnya kita, ada ruang lagi, kita wajib bersyukur. Bahkan dengan musibah ni menyedarkan kita wajib bersyukur. Sebab dari segi tasawufnya,
Sabar dengan syukur ni bukan kata atas musibah sabar semata-mata. Bukan kata atas nikmat syukur semata-mata. Tidak. Atas musibah di situ sabar, di situ syukur. Atas nikmat di situ syukur, di situ sabar. Kedua-dua dia. Sabar atas musibah kita faham. Kita fahamlah sabar atas musibah. Syukurnya yang mana? Musibah tu menyedarkan kita. Kalau kata nikmat, syukur je lah. Wajib bersyukur dengan nikmat Allah. Sabarnya di mana? Sabar tahan diri daripada jangan kita gunakan nikmat pada jalan Tuhan larang. Kena sabarlah. Mana kita sentiasa redha, sabar dan syukur. Jangan kita banyak sangat duduk. Iyalah. Terkadang kita nampak, ialah orang-orang hak terkesan lah. Kita tak nak kata apa, kehidupan orang berniaga, orang apa semua memanglah dia terkesan. Hak bila terkesan ni ada komen-komen yang terkilang tu biasalah. Pada ni lepas tenang tu mereka pun tenanglah, tak ada apa-apa lah. Kan? Terkadang perkara yang kita ingat ke perkara kita benci, kadang perkara tu baik bagi kita. Dalam ayat Quran Allah Taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi bahawa engkau benci satu perkara itu lebih baik kepada kamu, dan boleh jadi juga perkara yang engkau suka, engkau kasih itu keburukan kepada kamu. Wallahu ya'lamu, bermula Allah yang mengetahui, wa antum la ta'lamu, kamu tidak mengetahui. Pada ni mana kita kena kuat redha lah dalam keadaan suasana sekarang. Bab pegangan satu perkara, bab pekah satu perkara, bab tasawuf satu perkara. Adakah orang tak redha, tak sabar ni tidak beriman? Jangan-jangan beriman tetap dah. Kalau dia beriman, kenapa dia tidak redha, tidak sabar? Iman lemah. Situ. Itu alamat iman lemah bila dia tidak redha, bila dia tidak sabar, bila dia tidak syukur. Alamat imannya lemah. Bukan tidak beriman. Jangan kita bila orang tu tidak redha dia marah-marah, orang tu tidak sabar dia marah-marah, itu orang yang tidak beriman. Jangan. Itu orang yang imannya lemah. Itulah. Bab iman tetap dah. Segala-gala qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tak bekas sama sekali. Mana ni? Kita kena fahamlah bab akidah, bab percakapan dan juga bab ingatan di hati. Ini sebagai pengajaran. Orang boleh bercerita apa ni kawik makhluk ni. Nah, tiba-tiba dia cakap bab konspirasi orang kafir. Konspirasi kedok tu wallahu alam lah, ya mungkin tidak pun mungkin. Tapi kawik makhluk tak bekas. Jangan duk sandar pada kawik makhluk tak bekas. Disandar kepada konspirasi kafir. Walau sama je kawik makhluk tak bekas, konspirasi kafir pun makhluk tak bekas. Kenapa kamu sandar pada konspirasi kafir? Sama je sebenarnya. Ada ni. Kalau ni pernah ni dalam satu rakaman dia persoal vaksin kanak-kanak. Vaksin kanak-vaksin tak panggil tak? Panggil apa? Hak kanak-kanak tu imunisasi apa? Apa? Kau panggil apa tu? Hak kanak-kanak tu. Jadi hak cocok kanak-kanak tu dibahas dengan doktor. Dia kata doktor tak ada iman, doktor tak ada tauhid. Dia kata gitu ke doktor? Sebab doktor ni inilah vaksin kanak-kanak, umur ni cocok. Doktor tak ada iman, tak ada tauhid. Doktor tak kata apa. Lepas tu dia berkata mana? Tuhan jadi dah antibody di kanak-kanak ni. Antibody ni cukup dah untuk melindungi kanak-kanak daripada penyakit. Tak perlu lagi dah cocok tu. Jadi dia kata tadi doktor bagi penerangan berkaitan kepentingan cocok kanak-kanak. Tapi doktor tak sebutlah qada. Dia kata doktor tak ada iman, doktor tak ada tauhid. Hak dianya macam mana? Tuhan jadi dah antibody di kanak-kanak yang boleh melindungi kanak-kanak daripada sebarang penyakit. Jadi sama je kalau kata ke doktor cerita bab cocok tak ada iman, dah kamu cerita bab antibody kanak-kanak tu. Antibody makhluk juga, tak bekas juga. Bukan antibody yang melindungi kanak-kanak daripada penyakit Allah. Tapi kenapa kamu bila doktor cakap bab cocok, doktor tak ada tauhid, yang kamu cakap antibody ya? Ni kata ni bukan belaka ni.
Kita kalau dengar-dengar seumpama ni, kita kena faham molek. Itu bukan orang boleh mengajar seumpama tu. Tak faham pun. Apa beza antara cocok kanak-kanak vaksin dengan antibody? Apa beza COVID dengan konspirasi kafir? Sama-sama makhluk mereka. Kita boleh cakap COVID, boleh cakap asbab. Kita boleh cakap konspirasi kafir, boleh cakap asbab. Tapi makhluk tak payah pegang. Semuanya qada qadar. Semuanya perancangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di akhir zaman. Kita di akhir zaman lah ni. Covid ni sampai ke bila? Wallahu alam. Kemungkinan sampai kiamat. Kita kena ada persediaan rohani. Persediaan jasmani itu makan minum. Persediaan rohani kita macam mana? Sampai masa tak ada makanan jasmani, rohani kita kuat ke tak? Ketika tak ada makanan jasmani, syaitan pun mari tawa, dajjal pun mari tawa kehidupan syurga. Macam mana? Hati kita macam mana kita? Ketika syaitan mari tawa berkaitan dengan kan syaitan, syaitan pula dajjal kan? Kan dajjal dia ni dibawa apa ni? Bawa syurga kan? Ketika mana tu? Ketika ketiadaan makanan jasmani. Kita kelaparan, anak kelaparan. Yang boleh bagi makanan dajjal. Kalau nak ikut dajjal nak makanan, kena kufur dengan Allah. Kalau tak ikut dajjal, mati ke bulu. Kita mati ke bulu, anak mati ke bulu. Macam mana kekuatan rohani badan ni? Hatu kita nak kena muhasabah diri kita dan keluarga kita. Ini ujian lah. Sampai ke bila? Wallahu alam. Benda tu berlaku bila boleh naik, boleh turun, boleh naik, boleh turun. Tengok macam India tu macam mana. India tu dia sudah hampir isytihar kemenangan melawan Covid. Dia kena balik bulan 4 baru ni je. Start daripada tengah bulan 3. Bulan 1, bulan 2 tu dia sudah 10,000, 11,000. Dia asal 91,000. Dia ke 10-11 tu dia kira rendah dah tempat dia. Dah rakyat dia 1.4 bilion kan. Mana 10,000, 11,000 ni kira macam nak isytihar dah. Sudah berjaya memerangi. Sebab India 70% vaksin dunia India yang mengeluarkan. Ada ni. Mari sekarang ni kena 400,000 lebih sehari. Geboh. Tengok dalam FB tu macam mana seorang-seorang kena. Jadi pengajaran besar lah tu. Tempat kita pun kena jagalah. Jaga. Kita ikut ketetapan. Kita benda ni pegangan, kita dak konsep dah pegangan masing-masing tu. Kita usaha jaga diri keluarga, bak hati tadilah redha, sabar. Kalau masa PKP kita perbanyakkan, boleh belajar sekarang ni, boleh mengikuti rakaman-rakaman, bukan alasan sekarang boleh mengulangi. Masa PKP 2-3 bulan baru ni, ada orang dia mengulangi, akhirnya masa dia belajar sekali, kan belajar ni kan sekali dengar kan, tak boleh nak teruk dia kata. Bila ada masa dia dengar yang kedua, tak boleh lagi dengar yang ketiga. Lepas tu Allah mudah je dia kata. Itu dia punya kebaikan dia di sebalik kepahitan yang kita hadapi. Kesusahan ada kesenangan dia pula. Jadi maknanya gunakan masa tu untuk mengulangi. Mana dia mengaji secara sekali lalu ni ada sedikit lah dia lambat nak turun. Orang mengajar ni pun kadang-kadang cakap laju lah apalah. Itu belum lagi cakap hak tak faham. FB tu lah. Kira ni tak terang mana dah tau. Kalau kita cakap terang sungguh berkali lagi berat. Cakap terang sungguh. Tapi saya pun tak berani kalau nak cakap terang sungguh. Sebab tak apa pandai. Bukan tak apa pandai. Tapi orang kata ajuk. Orang kata saya dulu orang kata saya ajuk. Ustaz ajuk cakap Terengganu dia kata. Dia kata saya ajuk. Sebab saya cakap dulu ni tokoh bimbo. Pada ni. Duduk di Kelantan jadi lekat dengan peseng lorak Kelantan. Duduk di Fotoni lekat peseng lorak Fotoni. Ngaji duduk di Pondok Kerandang besuk masih lagi lorak Kelantan. Jadi cakapan tu jadi cepu. Mana kita cakap duduk terang mana dah tu. Tapi orang masih lagi ada hak payah boleh turut. Tapi mereka ulang. Hak tengok kitab tu tengok kitab. Ada ni. Mana kita ambil pengajaran molek lah. Pada masa Tuhan beri peluang, kita belajar molek. Kalau saya duduk peringat semua pesanan almarhum Tok Guru saya. Tuhan beri peluang, jangan buat culah.
Mengajar jangan culah, belajar jangan culah. Mengajar nombor satu dia kata. Mengajar satu, hak paling jangan culah dia kata. Orang belajar itu individu. Dia culah dia individu. Pada culah. Sekali belajar sekali dok, itu individu. Tapi kalau orang mengajar culah, dia akan menyebabkan orang yang belajar jadi malah malah lagi belajar, sekali ada, sekali tak ada, sekali ada, sekali tak ada. Ni. Itu kata kita orang mengajar kalau culah, kita yang akan menyebabkan orang jadi tak minat belajar. Jadi tu pesan belajar, mengajar kena istiqamah. Lepas tu saya jaga bab istiqamah ni. Jaga bab istiqamah apa semua. Tengok. Tuhan tiba hak kuliah saya di surah Iman ni. Berapa tahun gitu. Seingat-ingat saya daripada mula start tak pernah lagi tergendala walaupun sekali tak pernah tergendala. Alhamdulillah, tahwi lagi keizinan. Saya ingat sekali je saya mari pukul 11.30, ingat sekali ya. Kerana ada jumpa dengan baba dengan tok guru, jadi lambat jadi ingat ke temang makan pagi tok guru nak balik dah ke foto ni. Temang makan pagi, jadi temang makan pagi ni jadi siapa makan pagi pun gendala jadi lambat. Jadi gitu. Jadi sudah pun lambat. Allah kata macam mana ni? Saya kena di Suaiman sekali, saya kena di Masjid Dian Burung sekali. Lambat kan itu. Jadi 9.30 terus sekali. Tapi kuliah masih lagi ada gitu, tapi jadi lambat. Mana setakat saya ingat Suaiman ni tak ada. Cuti raya puasa, raya haji. Itu je. Tapi tengok Tuhan tidak izinkan 2 bulan, 3 bulan PKP pertama. PKP ketiga ni 4 minggu. 4 minggu hok dia kata 4 minggu. Lepas tu pula macam hari tu PKP pertama hok kata 2 bulan 3 bulan. 2 minggu je. Okey, 2 minggu habis 2 minggu kita teruskan kuliah. Lepas 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Akhirnya 2-3 bulan. Dah ni. Cuma kita ni kita tunggu pada pihak berkuasa agama lah. Ketetapan tu macam kita ikut mereka apa yang ditetapkan. Tunggu mereka lah. InsyaAllah lah dia akan keluar lah. Ni keputusan sama dari ni ke esok ke lusa tu insyaAllah raya dah. Kita ikut apa yang ditetapkan. Lepas tu bila kita bermula, kita pun ikut kepada maidan juga. Dia buka saja, tentu jalan. InsyaAllah gitulah. Anda ni. Cuma kita kena gunakan masa tu lah, masa untuk mutalaah. Kemudian kita ni hak berkaitan dengan iradah suruh redha ni. Kita kata buka pintu. Pintu tak ada buka molek pergi tang lain dah. Buka pintu buka tak ada buka molek. Pergi kok lain. Kita balik semula kepada hak iradah dan kudrah. Cuma hak tadinya kita ahli sunnah iradah Allah, suruh redha Allah, dia tidak berazimang. Sebab kita ahli sunnah, hak baik iradah Allah serta Allah suruh dan redha. Hak jahat iradah Allah. Iradah Allah hak jahat. Dia berjudi, dia minum arak. Kehendak Allah. Allah suruh berjudi. Dak. Allah redha aku berjudi. Dak. Itu kita ahli sunnah. Mu'tazilah dak. Apa yang Tuhan iradahkan, bila Tuhan kendakkan, pasti Tuhan redha. Pasti Tuhan suruh dan redha. Apa yang Tuhan tidak suruh, apa yang Tuhan tidak redha, pasti Tuhan tidak kendak. Itu Mu'tazilah. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah berpegang hak baik saja kehendak Allah. Hak jahat bukan kehendak Allah. Ini hak Mu'tazilah. Hak baik kehendak Allah serta Allah suruh dan redha. Sembahyang, puasa contohnya. Hak jahat minum arak, berjudi bukan kehendak Allah. Sebab Tuhan tak suruh berjudi, Tuhan tak suruh minum arak, dan Tuhan tidak redha seseorang berjudi dan minum arak. Bila Tuhan tak suruh berjudi minum arak, bila Tuhan tak redha berjudi, pasti Tuhan tidak kehendak. Itu Mu'tazilah. Tapi join dengan akal ahli sunnah. Perkara jahat Tuhan tidak suruh, Tuhan tidak redha. Kenapa Tuhan kehendak? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya pekerjaan Allah, kita yang akan ditanya pada hari akhirat. Jadi kesambungan kita kuliah akan datangnya
minggu depan ke, bulan depan ke, kita mula dan ketahui olehmu bahawa iradah itu pada ahli sunnah lain daripada suruh dan redha dan ilmu. Wallahu a'lam.